Dan arti hawa itu arti hawa. Yang kita ada bicara pertamanya roja. Yang kedua dalam kalimat haza wa arjullaha fil ikhlasi minar riya'i thumma fil khalasi minar rajimi thumma nafsi wal hawa wa man yamil liha ula'i qad wawa. Pertama kita ngaji dah roja. Yang keduanya roja, pertama roja, yang keduanya ikhlas. Pertama misalnya kita berbicara masalah roja, yang kedua ikhlas, yang tiganya riya. Riya tu pecah dua, ada riya khalis, ada riya syirkin. Dan yang keempat daripada kalimatnya masalah apa dia? Iaitu dikatakan nafsu. Maka nafsu terbahagi dua, ada ammarah, ada lawamah. Yang kelima, misalnya kita nak bercaranya, tu baik pada kalimat haza wa arjullaha fil ikhlasi minar rajimi thumma nafsi wal hawa. Tu pak. Lima yang pertama roja, yang keduanya riya, yang ketiga rajim, yang keempat nafsu, yang kelima hawa. Dan arti hawa, yakni dan bermula arti hawa, maksud dengan hawa, kesimpulan dengan hawa, makna hawa tu mana arti? Arti mana apa? Yakni maksud dan arti dan pula masalah makna bagi hawa tu apa dia? Iaitu hawa ni cenderung, makna cenderung ataupun condong nafsu, diri condong nafsu, diri cenderung nafsu. Nafsu kita bagi dah ada ammarah, ada lawamah. Ammarah itu nafsu duk hajak tuai ya, suruh buat jahat semua, seru tuai kepada kejahatan semua. Adapun lawamah kita tafsir silap sikit ni. Lawamah yakni nafsu sangat-sangat mencela akan tuai yang mengejarkan maksiat. Tuai buat maksiat, tak boleh buatlah maksiat ni, Tuhan marah. Nafsu tercela diri tuai ya tu. Gitu kita. Dua. Amarah, makna apa nafsu amarah? Yakni nafsu yang sentiasa duk mengajakkan tuai buat kejahatan. Tu nafsu amarah. Dan lawamah, apa makna lawamah? Yakni diri nafsu yang sangat-sangat mencela akan tuai, mengejarkan maksiat. Apabila tuai tu tak semaya, nafsu tu cela. Apa muni malas semaya? Apa muni malas kerja taat? Apa muni malas tu malas ni? Bahkan tu marah mu malas ni. Tu, dia sangat cela kepada tuai. Hawa ni apa hawa? Dan arti hawa iaitu hawa ni cenderung nafsu. Diri condong nafsu pada kita ni. Condong kau anda, condong kau ngaji ke, rajin ngaji ke, rajin baca tu. Duk cenderung nafsu diri kita, duk cenderung kau anda. Orang ni cenderung kau anda, kau kerja, cenderung kau kerja semata. Orang ni cenderung kau mengajar semata. Nafsu dia suka mengajar, nafsu dia suka kerja, nafsu dia suka jual. Diri kita kasih pada gapo? Hak tu panggil hawa tu. Tak? Diri nafsu, orang panggil diri mana lah? Makna kata nafsu kita ni, duk suka lik mana? Diri suka pada satu perkara, diri suka kepada satu benda, diri cenderung pada satu benda, itu orang panggil hawa tu. Misalnya kita lah ni suka ngaji. Diri suka ngaji, orang panggil hawa. Diri kita suka kerja motang. Tu orang panggil hawa bagi nafsu kita. Diri kita suka jadi necang weh, necang baik kemutu. Tu orang panggil hawa nafsu kita. Apa dah tu? Nampak apa hari? Nampak tak? Cenderung kepada barang suatu. Ya cenderung kepada barang suatu. Barang suatu mana? Yang dikasihnya nafsu. Diri hak nafsu hawa dia tu suka apa? Kalau diri nafsu dia tu suka, nafsu dia tu hawa dia tu suka pada apa? Hak tu dia panggil diri hawa. Nafsu yang condong pada apa? Tuan-tuan, condong cenderung nafsu kepada barang suatu yang dikasihnya nafsu. Nafsu kasih pada apa? Maka dia condong pada benda tu. Orang panggil itulah hawa dia. Kalau condong pada ngaji tu dia panggil hawa nafsu. Dia condong pada ngaji tu dia panggil hawa nafsu ya. Kalau dia condong kepada apa? Makan mata, kasih ke makan, maka orang panggil hawa nafsu dia. Orang panggil condong kepada makan. Diri nafsu duk condong pada makan tu start makan. Saat ni makan dah, nak makan pula. Orang panggil orang ni nafsu ya suka pada makan. Diri suka pada makan tu orang panggil hawa ya. Hawa nafsu ya. Tengok lagi. Dan jikalau ada dalamnya dalam condong kepada suatu barang jadi kasih tu. Tengok molek. Ni goyah pada kata cenderung. Cenderung tu, dan jikalau ada dalam cenderung kepada suatu yang dikasih tu. Ya cenderung kepada suatu dikasih saat ni tu.
binasa tubuh seorang sekalipun. Orang panggil hawa juga. Ia ingin kepada satu perkara sampai punah diri sendiri. Ingin tak? Ingin kepada arak. Dan nafsu ia tu ingin sedap arak ni. Makan arak. Esok minum pula arak. Lusa minum pula arak. Siapa tu itu motai. Siapa punahkan otak-otak. Hilangkan masalah fikiran. Walaupun keinginan itu siapa membawa punah tubuh badan, orang panggil hawa juga. Faham? Seorang kan Ibrahim arak. Tak boleh berhenti lekat arak. Nak arak nak malam. Hari kena minum kat setitik, dua titik daripada arak. Bahkan kita tahu dah arak saat ni satu perkara yang membawa pada seorang tu binasa. Keinginan nafsu pada arak tu dia panggil benda perkara tu dia panggil membawa pada binasa dirinya, binasa tubuh badan, walaupun lagu tu orang panggil hawa juga. Faham? Walaupun benda ingin dia tu membawakan diri dia tu binasa, membawa diri dia saat ni tu tak jaya, membawa pada diri dia tu punah, walaupun lagu tu dikatakan hawa juga. Mana tak? Sekalipun. Apa makna sekalipun? Yakni dinamakan hawa juga. Nah, lihat mana tak? Sekalipun hatulah, yakni dinamakan hawa dan keinginan nafsu juga. Walaupun dia ingin pada perkara, dia cenderung pada perkara yang binasa diri, tu panggil hawa juga. Nah, banyak orang kita ingin dah benda gapo, benda kebaikan semaya baik, tak ada ingin mana. Tapi benda jahat kan manis macam tak minum kok. Oh, sedap weh. Lepas tu, mana pergi ahang? Oh, sedap. Ingin. Itulah benda tu orang panggil ingin ni. Tu nafsu ingin tu. Area yang tu ingin tu. Menasa tubuh tu main arak. Berzina. Lepas tu main judi. Tahu dah tu benda tu binasa diri. Walaupun ingin benda yang dibinasakan diri. Namakan hawa juga. Tu dia. Pergi lagi. Halnya hawa tu. Ingin ni nafsu tu. Kalau yang disuka ni. Tiada berfikir. Tak ada fikir. Kata benda tu binasa, kau tak binasa. Tak ada fikir. Asal ingin. Ingin ke arak, gomo arak. Ingin tino, gomo tino. Ingin ke judi, gerak gomo judi. Tak ada fikir kata binasa, tak binasa. Cara. Dah. Tiada berfikir ia seorang dalam akibat perbuatannya itu. Apa tak ada fikir dalam akibat. Apa akibat? Yakni hujung jatuh bagi kerja nak punuh dia tak punuh, dia tak ada fikir. Tuan, dalam akibat, yakni dalam hujung jatuh dan akhir pekerjaan dia tu punuh ke tak punuh diri, dia tak ada mikir. Lagu tu pun dikatakan hawa nafsu juga. Nafsu ni kalau kita turut dia, suk apa? Tangcuk dipunuh. Sebab tu orang mana dia peraja nafsu, orang tu punuh lah. Sebab tu nafsu semua tu ada nafsu ingin belaka. Tapi tengok teruk ke tak teruk. Malas semaya. Malas semaya tak usah semaya. Hari ni tak semaya. Hari ni maya satu waktu. Esok maya tu waktu. Tinggal 4. Kadang-kadang buat 3 tinggal 2. Kadang-kadang buat 2 tinggal 3. Tahu cerak tak binasa diri. Tapi lagu tu pun panggil hawa juga. Nafsu dia tak punah tak punah. Kalau kita turut dia, suk dipunah. Maka nama hawa itu tiada ada ia dalam nama itu malaikat dalam pekerjaan yang kejahat teh. Nak nama hawa tu. Tengok. Maka nama hawa, nama hawa nafsu, ingin nafsu. Maka nama hawa itu, yakni dam maka bermula nama hawa. Maka bermula nama hawa. Dipanggilkan hawa nafsu itu, keinginan nafsu itu, kasih suka nafsu itu. Tiada ada ia hawa ni asalnya. Dalam nama itu, dalam nama hawa, nama keinginan nafsu, malaikat. Tak dinama malaikat dalam pekerjaan yang kejahatan. Malaikat dia kerja kejahatan tu baru dinamakan hawa semati. Maka samonyo itu samo je. Kata ni. Telah mangkul, yakni telah dinakal, telah dipindah dalam kata jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Apa sama? Yakni jumhur ulama ramai dah. Yang ramai daripada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang kata asalnya hawa nafsu ni orang panggil keinginan nafsu kita kepada benda kejahatan. Hak tu nama hawa. Tapi barang yang dinakal
Barang yang dinakal dipindah daripada perkataan jumhur daripada ahli sunnah wal jamaah, sama ada nafsu iaitu ingin pada kejahatan ataupun ingin pada benda kebaikan, pada semaya puasa, maka semua tu dikatakan hawa. Tapi asalnya nak panggil hawa, asalnya keingin nafsu kepada kejahatan. Itu asalnya. Perkataan ulama. Tapi jumhur kata tak kira lah, ya ingin pada jahat kau ingin pada baik, semua itu dikatakan hawa. Sebab tu habis. Syahdan, ini satu jagaan daripada musannif. Syahdan, ini satu jagaan daripada musannif. Syahdan ai hadza syahdan. Tanah molek yang nera. Nera wing. Samrok. Jangan nera. Nera lagi tiga. Nabi nera be. Hari nera. Syahdan ini satu jagaan daripada musannif dalam menyatakan ilmu tasawuf. Musannif kita nak masuk sikit dalam ilmu tasawuf sebab musannif kita faham mana nak kecah tasawuf, nak kecah di kepala tajuk di mata tu. Hadza wa arjullaha fil ikhlasi minar riya'i thumma fil khalasi. Tu ilmu tasawuf dah tu kita khabar dah tu. Kita tak khabar, kita tak sedar. Kata musannif kita nak kecek tasawuf, ya mik di mana? Mik daripada kalimat haza wa arjullaha fil ikhlasi minar riya. Hak duk cara sifat riya, sifat apa? Ya tak cara le nahwu, ya tak cara le fiqh, ya tak cara le sarah, ya tak cara le mantik. Ilmu duk cara sifat mazmumah dalam ilmu tasawuf saja ya. Pas musannif nak menyata tasawuf ni arti apa? Maksud gapo? Pendek kata gapo? Isi kata gapo tasawuf ni? Tengok. Dalam menyatakan ilmu tasawuf, musannif kita nak sedar dalam menyata dan keterangan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Apa ilmu tasawuf? Kita pasal makna kita. Buah makna kita. Yakni ilmu untuk nak menyuci hati seorang. Kecek benda tu dulu. Buat kita dulu. Apa ilmu tasawuf? Tasawuf. Tasawuf daripada safa yusafi. Safa yusafi. Nah, daripada mana suf gawa? Sufiyun. Apa makna sufi? Orang yang nak menyucikan diri dan nak menyucikan hati daripada benda-benda yang lain daripada Allah. Itu mana tasawuf. Apa tasawuf? Makna kata pada safa yusafi safiyah. Mana menyucikan diri, menyucikan hati daripada al-aghyar, daripada al-aqwan selain pada Allah. Bukan kita lu. Apa ilmu tasawuf? Yang telah tersebut maknanya. Yang telah tersebut, telah menyebut dan menyata oleh maknanya makna ilmu tasawuf. Dan arti ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Baca kita asalnya. Ilmu tasawuf. Tasawuf ni makna tapi sarau. Duk rau semua. Kita wak gapo wak wang. Isarau itu duk rau nak wi gapo. Nah, orang panggil sayap wow kita nak jadi halus lek hujung, besar lek batas. Nah, ni kita pakai pisah tasawuf kita ni, orang panggil apa? Nak buaikan sifat-sifat tak molek. Kita nak raupkan sifat-sifat tak molek. Daripada sifat ria, daripada sifat takabur, sifat ujub. Kita nak raup itu baik habis. Nak tanikan dalam diri, sifat taqwa, sifat sabar, sifat takut pada Allah, sifat ilmu. Ini kita nak buh sifat ni. Kemudian tasawuf itu apa dia? Ilmu tasawuf kepada Imam Ghazali. Hal keadaan ilmu tasawuf yang dibangsakan gitu kepada mana? Mansubun hala kaunihi mansuban ila Imam Ghazaliin. Yang dibahasa, yang dikira kepada Imam Ghazali kita, yakni Abul Hamid Al-Ghazali. Baca molek baca Ghazal bukan tu, bukan sedik zain. Tanam molek. Ghazali biduni tasydid fi za. Bacanya Ghazaliyu, yang dibahasa kepada kampung tempat yang bernama Ghazal. Kalau kita pergi baca Imam Ghazal, imam yang bahasa kejel. Kalau Ghazal makna kejel ni Ghazaliyun, sedik pada ya nisbah ya. Zai tu jangan sedik. Kepada Imam Ghazali, satu tempat yang dibernamakan kepadanya, yakni nama tempat nama Ghazal. Radiyallahu anhu. Gapo dia ilmu tasawuf? Iaitu ilmu tasawuf ni. Racang. Apa racang? Yakni ibarat dan tuture gitu. Gapo ilmu tasawuf? Racang, yakni ibarat, tuture katanya. Sebut tasawuf ni di sisi Imam Ghazali, nisbah Imam Ghazali, satu racangi ataupun satu ibarat dan tuture daripada ingat hatinya hati seorang. Hati seorang tu ingat bagi Allah Subhanahu wa taala.
Hati seorang ingat kepada Allah setiap masa, ingat kepada Allah banyak pada ingat yang lain. Tu nama tasawuf di sisi Imam Ghazali. Dan ikhtiar, tanah molek. Dan ikhtiar, apa ikhtiar? Pilih. Tu nak ikhtiar, memilih. Dan ikhtiar sekalian barang suatu yang lain. Ya ikhtiar, dia pilih sekalian barang selain. Ada dia pilih sekalian barang suatu yang lain daripada Allah, dia pilih. Apa makna pilih? Dia tahu, dia capok, dia way to baik benda selain daripada Allah Ta'ala. Tu mana ikhtiar tika ni? Yakni dia capok, dia way to baik daripada hati dia. Dia apa? Dia melupakan semua suatu lain pada Allah di dalam hati dia. Mana? Ikhtiar sekalian barang suatu yang lain daripada Allah. Yakni menganaki ia musannif. Dengan kata Imam Ghazali, seikhtiar sekalian barang suatu yang lain pada Allah, melupakan barang lain daripada Allah, lain barang lain yang tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda lain daripada Allah nak way to baik daripada hati. Bahkan nak tanya kebesaran Allah di dalam hati, nak ingat Allah di dalam hati, nak senggapa menyungguh Allah dalam hati, nak berdenyuk Allah di dalam hati. Lain daripada Allah ke? Al-aghyar wal aqwarn. Hak tu nak way to baik makhluk selain daripada Allah, nak way to baik dalam hati, nak melupa dalam hati, nak ingatnya Allah. Itu maksud dengan kata tasawuf, ilmu tasawuf di sisi Imam Ghazali, nisbah pada Imam Ghazali. Faham tak? Nak menyuci diri. Apa menyuci? Menyucikan diri daripada perkara-perkara yang tak baik, sifat-sifat tak baik. Hak tu kata Imam Ghazali. Dan kata setengah jumhur ulama, yang ramai ulama lain daripada Imam Ghazali, dan iaitu ilmu tasawuf. Perhati molek. Racang ibarat. Ni takrif bagi ulama lain pula ni. Hak yang ramai daripada ulama ahli sunnah wal jamaah, daripada ulama Islam, tapi lain pada Imam Ghazali. Lutfi. Gapo dia? Daripada mengenal ia seorang. Seorang itu mengenal daripada sekalian sifat yang mazmumah. Tu makna murad tasawuf, maksud si pulai dengan tasawuf, isi kata tasawuf, hakikat tasawuf, makna seorang tu tahu, kenal segala sifat mazmumah. Sekalian sifat-sifat mazmumah, yakni sifat yang dicelokkan oleh syarak. Gapo sifat mazmumah? Riya. Gapo sifat mazmumah? Hasad deki. Gapo sifat mazmumah? Kena orang. Gapo sifat mazmumah? Ribah mengupak. Sifat mazmumah? Namimah. Tu orang panggil, dia sak ni tu dia tahu. Ni sifat tak molek ni weh. Lepas pada dia tahu tadi sifat tak molek, tu dia tahu tu. Mengenal ia seorang daripada sekalian sifat yang mazmumah, mengenal serta sucikan hati. Apa makna serta suci? Yakni serta menyuci oleh seorang akan hatinya daripadanya. Tadi kita bawah habis molek. Serta suci hatinya, yakni serta menyuci oleh seorang akan hatinya, hati seorang daripadanya. Takdir dah. Apa serta sucinya hatinya? Tulis molek apa mana? Serta suci hatinya, yakni serta menyuci oleh seorang akan hatinya daripada sifat mazmumah tadi. Tulis molek. Suci daripada demikian itu, demikian mana? Yang tersebut daripada sekalian sifat mazmumah. Tu takrif bagi setengah jumhur ulama. Dan mengenal ia, tak habis lagi. Tak sah lagi. Dan mengenal ia seorang, ia kenal lagi, ia tahu lagi. Jangan start jihang. Negara. Negara. Dan mengenal ia seorang sekalian sifat mahmudah. Sifat mahmudah pasal itu. Bukan mahmudun dah, mahmudah. Tambah ta marbutah seka lagi. Tambah ta luar. Sifat mahmudah. Bukan mahmudah dah, mahmudah. Sifat-sifat yang dipujikan oleh syarak pada. Saudara, ia tahu sifat-sifat mahmudah. Mana sifat dipuji syarak? Mana sifat syarak puji? Taqwa. Kalau kita duk ngaji dalam kitab Minhajul Abidin. Sebab taqwa ni, atas taqwa di bawah dia tu belia-belia. Di bawah dia permata harga maha-maha. Di bawah dia tu menua molek-molek. Sengaja sifat taqwa. Taqwa ni dikatakan sifat yang dipuji oleh syarak. Ia tahu serta menghiasi hatinya.
Serta menghiasi, yakni serta menghiasi oleh seorang, serta menjanguk oleh seorang akan hatinya. Dia berjanguk ke hatinya, hiasi-hiasi dengan sifat yang dimakan itu. Nah, dimakan mana? Dimakan sifat yang tersebut daripada sifat mamduhah. Kenapa? Mengenalkan sifat-sifat mazmumah serta menyucikan diri, lagi pula kenalkan sifat mahmudah serta menghiasi hati dengan dia. Kenapa weh? Kenapa boleh kena benda ni? Kerana bahasanya ilmu tasawuf itu, kerana ilmu tasawuf ni tiada sah, tiada pakar, tak pakar ilmu tasawuf ni, tak sahnya mengenal orang itu akan dia, mengenal orang itu, orang tasawuf itu akan dia akan perkara yang tersebut. Dah gawa akan dia dah. Tiada sah mengenal orang itu akan dia akan ilmu tasawuf malaikat dengan merja barang yang telah tersebut dalamnya. Dalam tasawuf mana? Kena kenalkan sifat mazmumah serta menyuci diri daripadanya dan mengenalkan sifat mahmudah kama dia menghiasi hati dengan dia. Tengok. Kita tulis sikit. Gapo dia kita ada bercara ada hari ni. Tengok. Daripada kalimat 2 bait, yakni 4 syatar 2 bait. Satu bait ada 2 syatar, yang pertama sadad, yang keduanya ajuz. Ni namanya sadad. Ni. Hai mulai. Ni orang panggil sadarul bait, permulaan bait. Ni panggil sadar bagi bait. Sadar bait. Dalam syair ada 2 syatar. Nah, ini panggil ajuz bait. Ekor bagi bait. Hai mulai. Bagi kita ngaji syair ya ada 2 satar. Mana satar pertama? Ini nama as-satrul awal. Ini nama as-satrul sani. Kemudian di antara satar pertama, orang panggil satar pertama panggil sadar bagi bait, permulaan bait. Dan sadar yang dua, orang panggil satar dua ni panggil ajuz bait, yakni ekor bagi bait. Tengoklah. Kama di dalam kalimat musannif kata hadza wa arjullaha fil ikhlasi minar riya'i thumma fil khalasi. Pertama, minar rajimi thumma nafsi wal hawa wa man yamil liha ulai qad rawa. Di sini musannif kita bagi 2 bait. Pak sata, maka tubik sini bahasa 5 perkara. Yang pertamanya di sini tubiknya masalah duk cara tentang rojak. Wa ma tahta kalamil matni, barang yang ada di bawah kalimat musannaf hadza wa arjullaha fil ikhlasi minar riya'i thumma fil khalasi, maka terkandunglah di bawah bait ni 5 perkara duk bicaranya. Yang pertama khabar kita orang ngaji. Nah 5 perkara. Yang pertama musannaf kita taduk bicara sini hadza wa arjullah tubik sifat rojak. Fal awwalu sifat rojak. Kemudian rojak ini apa dia? Iaitu berharap-harap seorang kepada hasil suatu perkara serta mengerjakan sebabnya. Ya harap nak hasil suatu perkara, nak kaya, lagi pula nak aling, nak kedebeh, serta dia mengejar sebabnya, sebab bagi suatu perkara. Kalau dia nak aling, ya buat sebab aling. Kalau dia nak kaya, buat sebab kaya. Kalau dia nak mengajar dan mengaji, ya gaji mengapa. Kalau dia nak rasa Allah, nak gawa, nak hasil dalam kebun, ya kena usaha masa kebun, kena menebah, kena cocok tani, kena buh baju dah kan. Serta mengejarkan sebabnya, sebab suatu perkara seperti hendak aling ia dan berharap-harap dengan dia dengan aling, maka rajin ia. Tu rajin tu sebab tu. Maka rajin ia pada belajar dan hafal dan bersungguh-sungguh pada sahril lai, berjaga malam. Tu apa panggil? Ia berharap nak aling serta dia khijak sebab aling ngaji sungguh, ngapa apa rajin ngaji bailat kitab, teruk kitab, berjaga malam. Tu panggil rajak. Yang kedua ikhlas. Ikhlas ni iaitu suci hati bagi Allah Ta'ala, yakni bulat hati semata-mata Allah. Dan tu yakni tiada kerana yang lain daripadanya pada Allah pada mengejar ibadat dan taat seperti semaya. Kerana tu sebab tu dalam ulama hajat usalli fardaz zuhri arba'a rakaat lillah. Tu lillah Ta'ala ikhlas dah tu. Sebab tu ulama kata kalau mu tak boleh lillah, maka semaya tu makruh. Usalli fardhu zuhri arba'a rakaat saja ku semaya fardhu zuhur ime tapi makmum kerana Allah. Kama dia ulama fiqh kata kalau membuh tak buh kerana Allah makruhlah semaya mu tak batal. Tapi kata ulama tasata kalau musmaya ku semaya fardhu zuhur makmum tak buh kerana Allah, ulama tasata batal semaya mu je tinggi lagi. Sebab tu lillah tu simbol apa? Butir ikhlas. Butir ikhlas, benih ikhlas. Ikhlas ni buat amal ibadat semata-mata bulat hati kerana Allah, tak ada kerana yang lain. Yang ketiga ar-raja.
Riak. Riak ni tubik dua. Ada riak khalis. Apa riak khalis? Iaitu seorang beribadat semata-mata nak keredaan manusia. Tidak capur sikit kerana Allah. Tak ada sikit pun kerana Allah. Wa ma nak ke dunia. Wa ma nak ke syurga. Ku wa ma apa? Amal nak syurga tak sini neraka. Tuhan tak ada. Ataupun wa amal nak manusia puji ya. Manusia kata ya gajing, manusia kata dia oh jadi sungguh ya ni wa amal fulan bin fulan. Kerana manusia nak keredaan manusia, nak pada puji manusia. Kerana Tuhan tak ada sikit butir bergerak, butir pasir, butir padi pun tak ada kerana Tuhan. Maka ikhlas ria lagu ni panggil ria khali. Yakni wa amal semata-mata nak keredaan manusia, kepuji manusia, tak ada sikit habuk kerana Allah. Dah. Dan yang kedua ria syirkin. Apa syirkin? Riya usyirkin iaitu beribadat ada campuran dan sekutui beribadat berhajat keredaan Tuhan gatik dan kerana puji manusia tik les mayeh lillah taala kerana Tuhan tik patut nak dia kata gajing fulan ni bin fulan mayeh ya jadi we gajing semesah depan semua baca pun molek sedap nampak tawaduk molek khusyuk nak kerana Tuhan gatik patut nak kerana puji manusia tik hak ni nama riya syirkin. Dan yang keempat nafsu kita. Daripada kalimat lah kan thumma minar raji mi thumma nafsi dah nafsu tubik dua ada dua bahagi mana nafsu ammarah tu kata innan nafsa la ammaratun bisu iaitu nafsu yang sangat suka sangat mengajak tuenya kepada mengejar kejahatan. Hak ni orang panggil nafsu ammarah. Sangat hajat tuai, sangat tuga tolak tuai dan ngajak tuai seru tuai gi conong kepada kejahatan semata-mata berzina minum arak. Hak ni orang panggil ammarah. Ada pun nafsu selagi lawamah. Nafsu ni duk celah tuai kerana mengajing wak maksiat, kerana memalas mayeh, kerana memalas majlis. Nafsu duk celah tuai diri, sangat mencelah ke tuai. Dah orang panggil lawamah. Nafsu sangat mencelah tu. Kerana mung jadi manusia malas mengaji ni, kerana mung jadi manusia ni malas maya ni, nafsu duk celah tuai sendiri. Kerana nafsu tu tahu dia tuai yang malas maya, tuai yang akan jatuh dalam neraka Allah. Apabila mengejar kejahatan nafsu tu sangat celah. Maka nafsu lawamah ada mutmainnah. Kalau dia gi suka dik nak amal ibadat semata panggil mutmainnah. Lawamah tika ni panggil mutmainnah. Kalau lawamah suka pada benda haram, benda jahat tak suka. Suka pada benda haram, rajin makan, suka minum, suka tidur, suka berjalan. Benda haram ke? Dia suka. Tapi ibadat tak berapa nah. Tapi kejahatan dia tak ada nak. Ni dia panggil lawamah semata-mata. Yang kelima, orang panggil al-hawa. Faham tak? Awak ni apa? Diri suka, condong dan suka dan kasih nafsu. Diri suka nafsu, condong nafsu, kasih nafsu kepada suatu perkara. Dia suka pada satu perkara. Sama ada perkara tu jahat ataupun baik, maka dinamakan hawa. Di hati kita ni suka dah. Suka pada kerja, orang panggil hawa. Dia suka pada ngaji, orang panggil hawa. Dia suka pada makan, orang panggil hawa. Dia suka pada tidur, orang panggil hawa. Sama ada perkara tu jahat ataupun baik, panggil hawa. Maka ini dua perkataan. Perkataan pertama nak panggil hawa ni, iaitu diri nafsu, suka dan condong kepada kejahatan semata-mata. Atas perkataan pertama, inilah nama hawa pada asalnya. Tapi kata jumhurnya, hawa ni tak kira. Diri suka nafsu kita. Sama ada yang suka kepada kebaikan ataupun kejahatan, panggil hawa semata-mata. Itu perkara yang dinakalkan oleh ulama-ulama. Sekat tu dululah masalah gini. Kita ambil semula masalah tasawuf tu. Buka kita pekah sikit panjang dah. Masa pun dah. Buka ni sikit. Kama dia kata, wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ni pula. Maka berkata musannif, alhamdulillahilladzi fataral alama biqudratihi wa abda'al hakama bihikmatihi wa iradatihi. Apa maknanya? Dia kata al-hakama dengan kasrah dan fathah. Bihikmatihi wa iradatihi. Jadi bermula pujian-pujian hak musannaf kita pasal artinya dan maksudnya. Maksud kata alhamdulillahilladzi fataral alama biqudratihi wa abda'al hakama bihikmati wa iradatihi. Artinya segala puji. Ni musannaf kita pasal dulu-dulu pada segala puji. Mari pada kitab pada kita lihat belakang bermula pujian-pujian. Tengok dalam kitab Baquratul Amani.
Dan kita tahu hadir daripada takribul ikhwan, daripada asasul i'tiqad, ya tak pasal segala puji. Dia kata nampak situ nak pada ala jenis. Dah jenis bagi puji-puji. Tapi dia kata nak dia kata nak pada pujian-pujian itu. Pujian yang terampak tu lah. Puji koding bagi koding, puji koding bagi hadis, puji hadis bagi koding, puji hadis sama hadis. Tu dia. Dia tak ada pakat lain jenis, sebab tu pada ia pakat bermula pujian-pujian, tak ada apa lah. Segala puji, yakni bermula segala puji yang pak tu. Puji yang maklum tu aja. Segala puji, yakni bermula segala puji yang ampak daripada puji qadim yang bagi qadim. Tuhan puji dia sendiri. Tuhan kata nahnu naqussu alaikal qisasa. Kami diri nak cara nak royak cerita. Tentang masa Allahnya ni. Gapo dia? Nahnu naqussu alaikal qisasa. Kami sendiri nak cerita tentang kisah-kisah rasul-rasul yang telah lalu. Puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis. Tu dia harga, Tuhan puji ke hamba dia. Kita tengoklah kitab lah. Segala puji mustahak lah ia kena takdir dah bagi Allah, bagi Allah. Allah mana pada? Tuhan yang menjadikan alam. Tuhan duk jadikan alam. Apa alam? Yani ma siwallah wa sifatihi dah. Alam tu apa dia? Ai wa huwa ma siwallah wa sifati. Barang yang selain daripada Allah dan lain pada sifatnya sifat Allah. Alam mana? Yang amat indah, yang amat janguk dan comel. Deh. Menjadikan alam yang amat indah, yang amat bada'i. Deh. Yang amat indahnya alam, comel jangan alam. Cuba demo tengok waktu malam. Tengah malam kamu tengok malam pun mau bulan pernah mau bulan penuh molek. Pamu duduk tepi patah tengok tah langit dengan bintang, Tuhan sakut bintang, Tuhan sakut bulan, Tuhan sakut bintang jeng, Tuhan sakut bintang ketika. Allah jangok weh langit weh. Pamu tengok tak tepi patah. Molek tak patah? Nang kita tengok kok patang kok, nang kita tengok kok nang kok pipi molek tak? Oh pipi kita nak takok pipi, lepas tu jalan nak sepik bok gih. Dah. Hang tengok nak satu kok pulau pada. Oh jangok. Tuhan mempercomelkan dunia alam ni dengan pulau-pulau, dengan pak karang. Oh comel tengok. Tuan alam yang indah, yang amat indah. Tapi dengan gapo tengok bi qudratihi, dengan sifat kudratnya. Dengan kudratnya, yakni dengan zat Allah yang bersepakai ia dengan kudrat. Adalah makna pujian itu, adalah maksud kesimpulan isi bagi makna puji ni. Gapo dia? Sebutkan keelakkan. Sebut keelakkan. Sebut tentang benda comel, keelakkan, comel, jangok, cantik. Perangai seorang dan perbuatan seorang. Kita sebut tentang perangai molek bagi seorang. Kita sebut tentang perangai yang molek, sifat yang molek, perbuatan molek. Itu dia panggil puji tu. Supaya kita sebut ke Allah, tak ada sebut Tuhan tu. Jangan weh langit ni. Lagi pula malam-malam digantungkan bulan, digantungkan siang matahari, gantungkan bintang-bintang. Jangan weh laut ni. Diendah dengan pakarang-pakarang, dengan pulau-pulau. Lagi pula air laut yang comel, yang cuci hijau. Cuba pergi lipik. Lipik ada dah, comel. Duk jalan semua, patong. Pergi jalan pipi. Lipik hok molek sekali air laut. Duk tengok lagi. Tapi tahu ada hak lain lagi molek tahu lah. Tapi lipik molek air comel hijau kelong. Dah hijau. Lagi pula cuci. Kita duduk latas nampak pakarang boh molek. Jangok indah. Lepas tu kita tak. Pakarang molek weh di lipik. Pakarang molek weh di pipi. Kita duduk puja. Seolah terpuji lipik tu molek. Pujikan patong tu molek. Pujikan pipi molek. Maka kliklah kepada Tuhan. Sebab dah benda ni sifat-sifat bagi Allah. Siapa dia buat lipik molek, kok molek dan patang molek, air molek? Allah menjadi. Pagi kita sebut sifat-sifat molek tu, dia tak klik ke lain, malaikat dia klik kepada tuannya, pada punyanya. Ya Allah yang menjadinya. Itu dia panggil puji. Walaupun kita tak, supaya kita tengok umur buat habis 30 juta, 20 juta. Jangan umur ni weh. Kan? Maka si kumulak tengok jauh, nampak hebat, nampak supaya umur Europe dah. Lagi pula buat depan ya, dengan nampak goh ya apa ni. Jangan boh cuma masuk depan umur ada dengan selapai umur pak cok kata kena molek. Kita puji ke umur, sifat umur, molek umur. Ya kelar, ya klik kepada tokeh awak umur dah. Tu panggil puji. Tu dia. Gapo perbuatan yang elok kerana membesarkan dia akan seorang. Kita nak besarkan seorang ni kerana ada kebajikan seorang atas yang memuji, atas lainnya lain pada memuji. Katalah
kebajikan di atas yang memuji. Deh. Atau lain tak ada, sama ada masalah kita besar tu, sama adalah di atas orang muji tu ada kebaikan tak kebaikan, semata-mata dia nak puji. Tu orang panggil puji tu, makna puji tu maksud dengan puji kita royak perangai seorang, royak akhlak seorang, royak perbuatan yang perbuatan, sama ada di atas kita kebaikan tak kebaikan, kita royak semata-mata, itu makna puji. Seperti disebutkan seorang, seperti seorang tersebut dia nak misal bagi masalah makna puji ni, seperti disebutkan seorang dengan bersifat. Supaya kita sebut, boros sungguh Allah Ta'ala ni. Ya sifat dah. Ya sebut dengan sifat. Dengan bersifat, dengan murah, atau berani, atau lainnya. Boros sungguh dia tu. Kita sebut kata boros. Boros sifat molek bagi seorang. Dia tu kawan gimuh, ya boros sungguh. Gui makan lagi jenuh-jenuh ni. Kita tak ada riak terpuji dia, kita pun tak ada nak bajik apa. Kita ya boros sungguh kita gimuh dia dah. Wi makan minum makan tak ada kena kecek, jengor tak apa lagi. Kena demo tak mari. Ngata krisi musim pori tu ini, umuh pun molek. Makan ni jenuh-jenuh. Penuh hidah. Dah lagi pula tuai pawah nak klik tu bagi ni 1000 seorang. Kita sebut sifat dia tu. Berani dia, bawah dia tu. Deh. Misalnya kita berani dia tu, tak kira dia nak tapa je tak apa. Sebut sifat baik dia tu, maka itu dikatakan makna puji. Dah mana? Supaya kita sebutkan Allah Ta'ala, tak ada royak tu betul-betul. Molek we langit ni. Molek sungguh di patah ni. Cuci tak ada siapa walaupun seputung, walaupun sebatai, walaupun kesetiksa, walaupun cuma tak ada. Kita dah sebut sifat-sifat yang molek, endah laut, endah langit, endah tu, endah ni. Maka semua tu klik kepada Allah. Tu makna puji. Kita sebut tu sama ada kebajikan klik kita tak klik. Tapi kita dah royak tentang bawah seorang, molek benar dia jadi perbuatan dia, maka itu makna puji. Tengok. Dan dikanaki dengan alam itu. Faham tu makna puji, kita sebut benda molek dia dah, perbuatan dia, sifat dia tu. Bawah sungguh kita pergi bagi duit pergi makan lagi. Maka itu makna puji, supaya kita sebut alam ni, langit ni comel, bumi ni comel, laut pun comel, pula tu comel. Semua tu klik kan. Sifat comel yang ada pada laut, pada pula, pada laut tu, maka kliklah ketua ialah Allah. Dan dikanaki dengan alam itu. Dikanaki oleh musannif dengan kata alam. Hak Tuhan musannif kata alhamdulillahillazi fataral alama biqudratihi. Tu. Dan dikanaki dengan alam itu, hak musannif kata alhamdulillahillazi fataral alama biqudratihi ni. Apa makna alam? Barang yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang hak lain daripada Allah tu alam. Langit lain pada Allah tak? Lain pada Allah. Ni kalah ni Allah ada. Ni kalah ni Allah ada. Ni nyapu ni Allah ada. Kita bukan Allah. Dagi pula kan bukan Allah. Tu mana alam. Barang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan arti yang amat indah. Arti yang amat indah itu suatu yang tiada baginya, suatu yang tidak ada bagian bandingannya. Tak ada bandingnya. Tika tu hewan tu ada bandingnya tak? Tengok. Kita nak masalah alam sikit. Makna alam, tengok. Alam dua makna. Tengok. Alam dua makna. Makna yang pertama alam huwa ma siwallah. Ulama tafsir lagi. Apa ma siwallah? Kullu mawjudin siwallah. Tiap-tiap benda yang ada. Benda ada kita faham kan? Benda boleh tengok, boleh jamuh. Ni benda boleh tengok tak? Ni benda boleh tengok, boleh jamuh ni. Ni alam ni, tiap-tiap benda yang ada. Sebut kata benda yang ada lagi sungguh. Boleh tengok, boleh jamuh, boleh setau. Rasa atau pendengar. Dia kasar ke, dia lemuk, dia kasar ke. Boleh kita jamuh, boleh tengok. Tuan, kullu mawjudin siwallah. Tiap-tiap benda yang selain daripada Allah. Benda ada tapi selain pada Allah. Ni boleh jamuh tak? Boleh jamuh, boleh tengok. Allah tak kasar weh. Ni dia panggil masih wallah. Apa? Kullu mawjudin siwallah. Tiap-tiap perkara selain daripada Allah. Ni nama al-alam. Wasifati, bukan daripada sifat Allah, sifat ada Allah, sifat kidam Allah, baka Allah. Dan makna yang kedua bagi alam, ni ulama hak pakar. Tengah kata makna yang mudah-mudahnya, sebut kata alam di atas jalan mudah, masih wallah wasifati. Dan makna yang kedua, al-syai'ul bada'i, suatu perkara yang terendah, lagi pula ala ghairi misalin sabikin, buat dia tu dengan tak ada contoh taladan yang telah lalu. Tuhan buat langit, ada contoh ke bagi Tuhan? Tak ada. Tuhan buat semata kehendak dia. Supaya kita nak buat telefon back ni. Dia mau buat telefon 4 persegi. Kita nak buat jadi hengok sikit. Dia kita mana? Make contoh dah belum pada ni. Supaya kita nak buat. Dia mau dulu buat kalai ini. Hak rumah baru main kalai back lain pula. Dulu kalai tulis back ni, kalai tulis kuning back ni.
Tapi dulu pada ni kalau kapur ada misal yang telah lalu. Tapi nak kata mana alam yang paling endah, paling comel sangat, iaitu Tuhan buatkan satu perkara yang tidak ada contoh teladan sebelum daripadanya. Supaya daripada ayat kata daripada surah Ibrahim, afillahi syankun fatiris samawati wal ar. Adakah fuak-fuak kafir, umat yang telah lalu duduk syak tertengah Tuhan lagi, Tuhan fatiris samawati wal ar. Apa ulama tafsir fatiris sama? Khaliqihima, menjadi Allah akan kedua langit bumi, wa munsyaihima, dan menimbulkan langit dan bumi ini ala ghairi misalin sabiqin, di atas perbuatan Allah dengan tidak ada contoh teladan yang telah lalu. Supaya buat kita dalam 100 orang supaya tak ada supaya seorang buk. Tak ada serupa. Kita kata Hafizu dengan Yusri Muka tak serupa. Furqan dengan Tajri tak serupa. Tajri dengan Syafat. Serupa tak? Tak ada serupa. Maka tu hewat ni dengan tidak ada contoh teladan yang sabit pula. Inilah makna al-alam yang paling molek. Boleh dua makna. Makna pertama cara mudah, masih wallah wa sifati. Ataupun makna alam yang kedua, yakni tu hewat satu perkara dengan tidak ada plan, tidak ada contoh teladan. Supaya kita ngaji ising nakirah kara. Makna yang payah, makna yang mudah, makna hak mudahnya tiap-tiap ising yang boleh masuk alif lam tu nak kira. Rajulan boleh kata ar-rajulu. Gulamun boleh kata al-gulam. Makna ising yang sah masuk alif lam. Tapi makna nah ising nakirah payah, kullus min syai'in. Kullus min syai'un fi jinsihi. Kullus min syai'in fi jinsihi la yakhtassu bihi syai' duna akhar. Oh, payah sikit makna tu. Dalam sikit nak mikir sikit. Nah, ada pun sebut tak alam, mudah-mudah baris selain pada Allah dan sifat tu mudah. Kalau sebut tak alam, benda hak buat dia tu tak ada contoh teladan. Tu kena mikir sikit. Kamu dia kata wallahu alam. Buka hadis sikit dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Buka hadis pula dah. Sikit-sikit dah. Dia habis kat tu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qal berkatalah ia Muslim Mawardi. Qal berkatalah ia Al-Mawardi lagi. In kana maka jika adalah ia assalam tu beri salam tu jam'an kepada jemaah yang ramai. Kita wisalah dulu dia kata kalau kita manusia seorang maka nak pergi wisalah di atas jemaah ramai maka wisa tu mada tak mada. Jawab kata mada dah. Tapi yang comel nak beradabnya kita wilayah pula nak jadi rata mula. Fa in kana maka jika ada assalam tu jam'an kepada satu jemaah, pada satu perkumpulan yang ramai, la yang tashiru fihim, yang tidak tersebar dan tidak rata. Tuan la yang tashiru, tiada tersebarlah pada mereka itu pada al-jam'i, tak tersebar, tak rata, tak meliputi assalamul wahidu oleh satu salah. Makna dengan kita wisalah tu kepada jemaah yang ramai dalam satu masjid, satu jamik, maka dengan satu salah tak meliputi, tak rata, tak sebar. Kal jami'i, seperti kita wisalah kepada di dalam jamik, pihak jamik. Rumah kita makruf dengan kata masjidun. Sebab apa kita panggil masjidun? Tempat sujud ibadat kepada Allah. Kalau kita duduk di Syam, dia tak panggil masjid, dia panggil al-jami'u. Faham tak ni? Lapan masjid dengan lapan jamik, kalau tulis al-jamik bermakna kata orang semaya jemaat sini dia kena mik daripada 1000 naik ke atas. Faham tak? Kalau sebut kata masjid, sama ada semaya situ 100, 200, 300. Golek muh kita kan masjid, satu masjid ni golek orang kampungnya 200, 300, 400. Masjid besar-besar tu kalau masjid jalan, masjid tani, hak tu orang panggil al-jami'u. Kenapa apa? Kerana perhimpunan Jumaat tu beribu naik ke atas. Kamari kita masuk dalam jamik, dalam masjid yang himpunan orang beribu lebih. Kalau kita satu salat tu, adakah salat kita sapa pada semua? Jawab kata tak sapa. La yang tashiru fihim assalam. Tidak tersebar, tidak ratalah pada mereka oleh salat. Mana seperti jamik. Wal majlisil hafli. Dan majlis haflah. Perah haflah. Haflah ni kita buat keramaian. Kerana hari akikah anak kita ke. Ataupun majlis keramaian kerana majlis mukluk ke. Ataupun hari keramaian buat majlis ihtifal majlis keramaian kerana menikah kahwin walimatul arsi. Majlis menikah kahwin ataupun akikah tu ramai, kalau kita pergi salat satu salat, sebar ke dak? Siapa ke dak? Meliput ke dak? Meliput ke dak? Jawab atau tak meliput, tak rata. Apa lagi mana? Fa sunnatus salami. Ni caranya.
Jawab giing. Fa sunnatus salami. Maka bermula sunat wisalam itu. Ayyabtadi abihi. Bahasa memulailah dengan dia, dengan assalam tu. Ad-dakhilu. Oleh yang masuk ki. Sunat kita wisalam mula-mula. Dengan dia, dengan salam oleh yang masuk ki. Fi awwali dukhulihi. Pada awal-awal yang masuk, awal-awal masuknya masuk bagi ad-dakhil. Siapa yang masuk majlis ramai kan hari nikah nak wisalam semua tak rata. Kita wisalam pada hak masuk tu dulu. Masuk mari jemaah tu dah. Jemaah tu dah 7 perak. Assalamualaikum. Masuk pula kumpulan lain hari nikah walimatul arsi. Assalamualaikum. Jemaah yang kedua. Kalau nak wis sekaligus tu tak rata. Maka kita wilah kepada orang yang masuk dulu tu dulu. Idza syahadal qauma. Apabila nampak dan tengoklah ia seorang al-musallim al-qauma akan kaum itu. Kaum mana masuk dulu? Supaya kita buat majlis nikah. Majlis kita buat pada demo mari gawak. Makan keduri ke, makan akikah nak kita mari ramai ke. Lepas tu mari duduk makan wating ramai misalnya. Lepas tu misalnya semua nunduk mari lagi. Kita wisalah pada hak masuk dulu tu dulu. 10 orang wisalah tu dulu. Kumpulan 2 kita wisalah pula. Nak wirata salah kita tu. Sunatnya begitu. Wa yakunu muaddiyan. Dan adalah ia seorang. Dia wisalah kepada yang masuk fi awali dukhulihi. Wa yakunu dan ada ia al-musallimu. Orang yang wisalah ni. Kepada orang yang masuk mula-mula ni. Muaddiyan. Dia tu satu orang yang menunai. Satu orang menunai. Sunnatas salamah. Dan adalah ia pasal molek. Lepas tu hari molek. Wa yakunu dan ada ia al-musallimu. Muaddiyan satu orang yang menunai. Menunai dan mengerja sunnatas salam. Akan sunat salam. Orang ni kerja dah sunat salam. Dia kerja sunat salam. Fi haqqi jami'i man sami'ahu. Pada hak dan kebenaran bagi sekalian daripada mereka ya sami'ahu yang mendengar ia man hu akan dia akan saleh. Mana kata orang dia tunai hak dah. Dia tunai dah sunatkan masalah wisalah kepada semua daripada mereka yang dengar saleh tu. Mana kata dia tunai dah. Dia kerja dah sunnah Nabi SAW dan sunat daripada wisalah itu. Wa yadkhulu fi fardi kifayatir raddi. Dan masuklah ia pada menunai fardu kifayatir rad. Apa kifayatir rad? Yakni memadaikan fardu kifayah tu. Masalah buat jawab salah tu pun mada. Wa yadkhulu fi fardi kifayatir raddi. Dan masuklah pada fardu kifayatir rad. Makna kata seorang ni kerja dah jawab salah, maka seorang buat, dua orang buat tu maka mada fardu kifayah. Jami'u man sami'ahu. Oleh mereka yang mendengar ia man. Sekalian mereka yang dengar akan dikasih salah. Orang tu jawab. Dia dengar, dia jawab. Orang dengar, dia jawab. Dia salah. Kumpulan pertama masuk. Assalamualaikum. Misalnya kumpulan pertama 10 orang. Tahu salah. Assalamualaikum. Kumpulan pertama nah jawab salah. Waalaikumsalam. Seorang daripada 10 jawab salah ataupun semua, maka lepas lah. Dia panggil fardu kifayah. Hak jawab salah kumpulan. Mari kumpulan lain kita wisalah. Assalamualaikum. Kumpulan ni jawab salah. Maka lucu dah dia panggil fardu kifayah. Daripada jemaah itu jawab salah. Fa in aradal julusa fihim. Maka jika menganakilah ia seorang al-julusa fihim, nak duduk pada mereka itu, saqata anhu, tergugurlah daripadanya sunnatus salam, oleh memberi salam. Duduk yang duduk kali jemaah tu, maka gugurlah daripada sunat wisalah tu, tergugur daripadanya pada seorang. Sebabnya wisalah dah tak ada. Makna tahu masuk jemaah tamu ya wisalah. Lepas tu dia mau duduk dah tak ada wisalah seorang-seorang, maka dia pergi duduk, maka dia tu sudah mengejar dah masalah sunat salam ataupun dipergalak oleh salah tu, gugur dah daripada dia, lepas dah daripada dia. Tak ada kena tahiyat seorang-seorang, masuk ni wisalah ni, masuk ni dak. Ya wisalah kepada satu jemaah tu wi atas ramai-ramai, maka wisalah dia pun jawab salah, maka dia nak duduk dengan jemaah ramai tu, maka mada dah cukup dah. Lagi pula dia hijrah dah sunnatus salam. Kama dia katanya fa in aradal julusa fihim saqata anhu sunnatus salam fi man lam yasma'hu, pada mereka yang tidak mendengar ia mereka akan dikasalam minal baqin, daripada orang yang tinggal lagi, maka madarah. Wa in arada an yajlisa fi man ba'dahum mimman lam yasma' salamahu al mutaqaddima fa fihi wajhani. Sekat tu kami kata wallahu a'lam.